Didik TV KPM. Jadi kita akan teruskan dengan graf gerakan linear pula. Okey. Jadi kita ada 3 jenis graf untuk gerakan linear. Okey, yang pertama kita ada graf sesaran masa. Yang kedua kita ada graf hal laju masa dan yang ketiga kita ada graf pecutan masa. Okey. Jadi kalau kita nampak kat sini dia ada graf tu, dia ada dia punya garisan tu ajak naik kejap seragam kan. Dan kita nak tahu apakah analisis terjemahan penafsiran terhadap graf-graf ini. Okey. Jadi kita tengok yang pertama dulu iaitu graf sesaran masa. Kita nak tanya pelajar Google Meet kita lah kan, Chris? Boleh je. Okey. Ada sesiapa yang boleh jawab ke yang A tu? Graf sesaran masa untuk A, apakah jenis gerakan untuk objek itu? Iqmal angkat tangan je. Oh, okey. Iqmal. Okey, macam graf yang kita tengok, graf yang pertama ni, kita tengok dia punya sesaran dia tu mendatar je, nampak? So, bila dia mendatar, maksudnya dia tak bergerak. Pergi mana-mana dia tak bergerak. So, maksudnya objek dia pegun. Ya, objeknya sebab dia sama saja pada masa tu dah bertambah, tapi sesaran dia sama je. Sesaran dia sama. Maksudnya dia duduk di tempat yang sama, tak bergerak. Macam kita sekarang tak bergerak. Okey, bagus Iqmal. Yang seterusnya Amzah, boleh ke nak cuba? Boleh cikgu. Jadi untuk graf sesaran masa yang kedua, kita tengok dia punya sesaran dengan masa dia naik secara seragam. Jadi pergerakan dia, objek bergerak dengan hal laju seragam. Okey, objek bergerak dengan hal laju seragam. Betul, bagus Amzah. Apabila sesaran itu meningkat, jadi kita akan dapati bahawa hal lajunya adalah seragam. Hal laju ini kita peroleh daripada kecerunan graf. Jadi bila sesaran meningkat, maksudnya hal lajunya adalah seragam sebab kecerunannya seragam. Okey, bagaimana pula dengan graf C? Hasha. Untuk graf C, kita boleh tengok ianya meningkat secara tidak seragam. Jadi, saya boleh katakan untuk graf C ini, objeknya bergerak dengan hal laju bertambah. Ya, terima kasih Hasha. Graf ini menunjukkan bahawa objek itu bergerak dengan hal laju yang bertambah disebabkan oleh kecerunan graf ini bertambah. Okey, yang seterusnya graf kita yang kedua, graf hal laju masa. Okey, untuk A, macam mana Mariam Aziz, boleh ke? Boleh cikgu. Untuk A, kita tengok graf dia secara mendatar. Dia punya garisan itu mendatar. Jadi apa yang kita bersimpulkan, objek bergerak dengan hal laju yang seragam, sama. Ya. Seragam je. Ya, hal lajunya seragam saja kan? Macam dekat highway kan, Chris? Chris bawa kereta, speednya mungkin sama saja. Berapa Chris bawa kereta? Biasanya 80 je. Alhamdulillah, 80 km. Kelajuan yang selamat. Ya, kelajuan yang selamat. Jadi objek itu bergerak dengan hal laju yang seragam. Okey. Kemudian kita ada B. Bagaimana dengan Iqmal? Okey. Graf B ni, kita boleh tengok hal laju dia meningkat dengan seragam. Okey, so kita boleh konklusikan yang objek bergerak dengan pecutan yang seragam. Okey. Iqmal, cikgu nak tanya, macam mana kita tahu bahawa pecutannya itu adalah seragam? Pecutan diwakili oleh apa? Kecerunan, cikgu. Ya, betul. Okey, pecutan diwakili oleh kecerunan graf, maksudnya untuk graf ini pecutannya adalah seragam kerana kecerunannya adalah seragam. Okey, bagaimana pula dengan C? Hasha? Untuk C, kita dapat lihat hal lajunya berkurang. Jadi saya boleh katakan di sini objek berkurang dengan hal laju. Objek bergerak dengan hal laju berkurang, tapi secara seragam. Yang tadi dah menaik secara seragam, yang ini berkurang secara seragam. Ya, objek bergerak dengan hal laju berkurang secara seragam. Okey, terima kasih Hasha. Okey, bagus. Okey, kita teruskan dengan graf kita yang ketiga iaitu graf pecutan masa. Okey, kalau A ni, kan kita nampak dia punya graf, dia punya garisan itu berada pada mana tu, Chris?
Yang Pada warna sifar merah. je, Dekat sifar kan? Jadi maksudnya ada pecutan. Tak ada. Tak ada kan? Jadi pecutannya adalah sifar. Ya, objek bergerak dengan pecutan sifar. Tapi pecutan sifar, tapi sebenarnya adakah dia bergerak? Halaju dia maksud dia masih bergerak, Ya. tetapi dia tidak memecut. Faham juga. Maksudnya halajunya seragam saja, dia tidak memecut. Okey, bagaimana dengan B? Kita tanya pelajar kita di Google Meet lah. Hamzah, Ya cikgu. untuk B macam mana? Untuk graf pecutan masa yang B ni, kalau kita tengok dari graf tu, pecutan dia kat tahap yang sama je. Maksudnya bila masa bertambah tapi pecutan dia tak meningkat. Jadi kita boleh cakap objek ni bergerak dengan pecutan yang seragam. Okey, betul. Bagus. Hamzah, pecutannya adalah seragam kerana dia garis yang mendatar saja kan. Walaupun masa bertambah, dia tetap sama saja pecutannya. Okey. Okey. Dan yang terakhir, kita ada graf C. Kalau kita nampak garisan berwarna merah ini meningkat. Jadi apakah terjemahan atau tafsiran untuk graf jenis ini? Mariam? Tafsiran untuk graf ni adalah kita melihat objek bergerak dengan pecutan yang bertambah. Okey. Betul. Objek bergerak dengan pecutan yang semakin bertambah. Jadi maksudnya kalau Chris bawa kereta, semakin laju. Ya, semakin laju. Alright, Okey. bagus. Cikgu, saya Ya. nak tanya, perlukah murid-murid di rumah menghafal graf ni, cikgu? Mereka tidak perlu menghafal, Ya. mereka hanya perlu memahami bagaimana apakah maksud-maksud untuk graf ini dengan mengetahui bahawa jika untuk graf sesara masa macam tadi, kecurunan graf itu mewakili halaju. Okey. Kalau untuk graf halaju masa pula, kecurunan graf itu diwakili oleh pecutan. Manakala kita ada satu lagi untuk graf halaju masa iaitu luas di bawah graf. Ia akan mewakili sesaran. Okey, baiklah. Jadi kita tak perlu menghafal. Kita perlu memahami sahaja daripada graf ini dan dengan mengetahui apakah maksud-maksud di bawah graf ini. Didik TV KPM